Itu perniagaan. Tapi kita orang beriman tak percaya. Sebab dia pakai hukum adat ikut Yahudi dan Nasara. Bila piti 100, kalau we orang 50, tinggal 50. Betul atau tidak ni? Orang beriman bukan tinggal 50. 50 ni pecah lagi berapa dapat? Ini orang beriman. Sebab tu mereka kaya-raya. Orang beriman kaya-raya. Allahumma salli ala Muhammad. Maka kita sedar. Sebab tu bila orang yakin Allah tu sebagai Tuhan, dia akan ikut apa yang Allah Ta'ala bilang. Amantu billah wa bima qala Allah. Itu asas dia. Asas iman. Nah, beriman aku akan Allah dan apa yang difirmankan oleh Allah. Itu asas dia. Asas tu. Jadi bila kita yakin semua Allah sebagai Tuhan, maka Allah Ta'ala firman tu, itulah orang kita ikut. Betul tidak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dan sebab apa kita tak ikut sistem Islam? Sebab kita tak kenal Allah, tak yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ni yang perlu kita faham. Nombor satu sekali, para Rasul mari ajar tauhid, mesatukan Allah sungguh. Dah Allah ni sesengoti. Allahumma salli ala Muhammad. Sesengoti ni sesungguh. Dah Allah sesungguh. Dialah yang mencipta, dialah mentadbir, dialah segala-galanya. Yakin. Satu. Nombor satu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Hebatnya Nabi ajar pada sahabat dulu. Sebab tu para sahabat tu kuat pegangan dia. Dia patuh sungguh. Wasami'na wa ata'na. Kami dengar, kami patuh. Memang dia patuh sungguh. Nah, sebab orang yang beriman ni bila dengar je sebut nama Allah, maka menggeletar hatinya. Takut kepada Allah. Timbul besarnya Allah, adilnya Allah, murahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad. Makin dapat merasai kebesaran Allah. Dan bila dibaca lagi ayat-ayat Allah, maka makin bertambah iman dia. Yang ni rokok dan sujud kepada Allah. Allah saja yang berserah bertawakal. Allahumma salli ala Muhammad. Ini hebat kalam Allah. Nampak? Jadi sini yang perlu kita rujuk. Adakah aku ni, aku mengaku aku orang beriman, bila dengar sebut nama Allah, adakah menggeletar hati aku? Nah, tadi maghrib tadi Tok bilang bang tadi tahu. Bang tadi. Kedak bang ambil patah tadi. Bang awak papi awak. Ambil pun dengar bang. Faham lagi. Bermula-mula sekali Tok bilang kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesungguhnya orang beriman ni bila dengar sebut je nama Allah, maka menggeletar hatinya. Timbul kebesaran Allah, keagungan Allah, kemurahan Allah, kasih sayang Allah, pengampunnya Allah. Cek diri kita. Kalau kita tak rasa kebesaran Allah, apa Quran nak beritahu kepada kita? Adakah kita orang mukmin? Betul tak ni? Sebab tu bila kita tidak muafakat dengan Quran, tidak betul dengan Quran, kita kena beki. Macam kita buat alignment lah. Lagi dah betul tu, kita kena setting tayar tu. Mesti. Betul? Itu alignment. Lepas tu timbang-timbang. Tahu timbang tayar? Kan dia ada tok batu timah. Lagi tak balance, tak kosong-kosong. Lagi tu dia buat alih batu tu. Betul atau tidak? Begitu kau kita hari ni, kita hidup 40 tahun, 50 tahun, sebut nama Allah, tak gelepar hati kita, rawat hati kita. Cek hati kita sebelum kita kembali kepada Allah. Sebab kita tidak menepati dengan Quran dan Sunnah. Betul atau tidak? Takkan nak mati dalam keadaan macam ni. Kita nak mati dalam ikut Quran ke, mati dalam tidak ikut Quran? Cuba jawab. Soalan kubu amma imamuka. Apa imam kamu, ikutan kamu? Nak jawab lagu mana? Al-Quranu imami. Jika kita tak ambil Quran sebagai hudan, sebagai petunjuk untuk kita. Kalau manusia faham sungguh, dia ambil Quran sebagai petunjuk, insya-Allah memang comel ni Islam. Betul tak tidak ni? Allahumma salli ala Muhammad. Cek diri kita. Timbang diri kita, hisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ni Al-Quran masih terpapar di depan kita. Kita cuma faham, amalkan. Baca, faham, amal, beritahu kau orang. Ustaz Usuk ni tak ada kerja lain. Tazkirah apa aku dengar dalam Facebook. Dia ulang bab ni. Dah buat lagi. Dah membapatah pun berapa kali. Dah mari ulang semua pak ni. Sebab Quran ni baca, faham, amal, beritahu kau orang. Siapa amal suruh pak ni, Islam akan naik atau tidak? Confirm akan naik. Betul tak? Tapi kalau sekadar baca, tak faham, macam mana nak amal?
Macam mana nak kapal orang? Betul tak ni? Ini kelemahan kita hari ni. Al-Quran diturunkan adalah hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Jadi kalau manusia tak baca, tak faham, tak amal, tak beritahu ke orang, adakah Quran itu sebagai hudan? Tak lah. Betul tak ni? Jadi inilah tasawurnya. Kita nak suruh Islam, orang faham Islam sungguh. Nak suruh faham Islam dengan erti kata yang sebenarnya. Dan praktikkan Islam tu dalam masyarakat, dalam diri kita. Baru Islam akan berubah. Ini tujuan ulama duk bincang. Macam mana nak mengubah manusia ini? Bukan suruh beribadah, kan? Biar dia faham Islam dari amal dalam kehidupan. Kalau Islam hanya semata ibadah, Islam makin lemah. Sebab manusia ibadah je. Tidak boleh faham betul-betul Islam. Tak diamalkan dalam kehidupan, lemah Islam. Ekonomi bahan kau orang. Pemerintahan boleh kau orang juga. Dah ikut Islam. Sedangkan Islam agama samawi, agama dari langit, daripada Allah. Maka pakar ekonomi Rasulullah SAW, pakar politik Rasulullah SAW. Betul tak ni? Semua boleh ke Islam Melaka. Tapi hari ni semua boleh kau kafir Melaka. Sebab apa? Orang Islam tidak memahami Islam dengan erti kata yang sebenarnya. Nabi dah ajar dah lagu mana nak menjana ekonomi. Wa may yattaqillah. Takwa menjana ekonomi kita. Tuhan jamin rezeki untuk kita. Takwa. Dah kita orang beriman hari ni tak takwa. Macam mana Tuhan nak jamin rezeki untuk kita? Betul atau tidak ni? Tuhan jamin rezeki siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah kita tak takwa. Allahumma salli ala Muhammad. Maka ni lemahnya umat Islam hari ni. Kembalilah kepada Quran dan Sunnah. Kena kembali dah. Tak ada masa dah kita hari ni. Kena kembali balik kepada Quran dan As-Sunnah. Hari nak gila kita. Tidak, kita makin lemah, makin lemah, makin lemah. Quran beritahu kita lagu mana kita nak jadi kaya, nak jadi senang. Allahumma salli ala Muhammad. Quran dah terang beritahu pada kita, orang Islam ni sedekah dah. Itulah perniagaan yang paling menguntungkan. Apa suka sebut tu sama. Perniagaan yang paling menguntungkan, modal kecil, untung besar. Betul. Betul tak Pak Bik? Tanam satu biji, keluar 7 dahan, tiap-tiap satu dahan keluar 100 ranting. 100 ranting, darat 7. See you all darat. Ini Al-Quran ajar kita. Dia jadi berapa? 700 ranting. Betul? Maka 700 ranting ini keluar buahnya. Berapa buah? Sebiji kita tanam ni. Sebiji saja kita tanam, maka mengeluarkan beribu-ribu buah. Dan semua ribu tu jadi benih balik, kita tanam balik. Makin kaya ke makin sesak orang Islam? Makin kaya atau makin sesak? Makin kaya. Contoh Abdul Rahman bin Auf. Makin kaya, makin kaya, makin kaya. Betul atau tidak ni? Ya ke tak? Itu perniagaan. Tapi kita orang beriman tak percaya. Sebab dia pakai hukum adat ikut Yahudi dan Nasara. Bila piti 100, kalau we orang 50, tinggal 50. Betul atau tidak ni? Orang beriman bukan tinggal 50. 50 ni pecah lagi berapa dapat? Ini orang beriman. Sebab tu mereka kaya-raya. Orang beriman kaya-raya. Walaupun mereka kaya-raya, mereka tak sombong. Wa ibadur rahman tadi. Betul? Dia tak sombong. Sebab dia menyedari mereka kenal Allah. Itu semua daripada Allah. Kekayaan, kesenangan, itu daripada Allah. Maka tak sombong. Dan dia bersifat qanaah. Walaupun dia mampu beli seluar camel. Faham? Dah piti banyak, dia mampu beli seluar camel buat ambil. Dia tak beli. Dia pakai seluar lelong juga. Betul? Sebab dia berqanaah. Dah kaya tadi, dia gunakan pada jalan Allah. Guna pada jalan Allah makin kaya. Makin guna, makin kaya. Makin guna, makin banyak. Itu sedekah, infak. Betul tak ni? Maka dia hanya pakai Abdul Rahman bin Auf. Contoh. Aku suka ambil contoh dia sama. Dia mampu pakai yang mahal-mahal. Tapi Abdul Rahman bin Auf pakai yang dia murah sahaja. Kalau orang tengok, tukar dengan orang biasa. Dia mampu. Dan yang harta berketul-ketul mah, guna pada jalan Allah, tapi beranak lagi makin banyak, makin banyak. Sehingga dia mati pun mah dia dalam gedung bertepek-tepek. Hebat atau tidak?
Ini Islam. Islam yang sebenar. Kita mesti berniaga dengan sedekah, infak. Itu Quran ajar kita. Bukan suruh sipang. Faham lagi? Kita kena sedar. Tak. Itu Islam. Kena beritahu lah tu. Kena beritahu korang. Jadi bila orang tu amal, dia akan rasa nikmat Islam tu. Dia akan rasa nikmat. Rasa nikmat ni zauqi dia panggil. Dia hasil daripada amal yang istiqamah. Amal yang berterusan akan menghasilkan rasa nikmat tu. Jadi kita nak rasa nikmat, gitulah. Tu kita kena buat.